dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala itulah Asmaul Husna. Nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik, nama-nama yang memberi 1001 arti. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Bermohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyebut doa yang kita ingin lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ayat Quran ini benar, tetapi apabila mereka menafsirkan ayat tersebut, mereka menafsirkan dalam kerangka yang menyeleweng. Kerana apa? Kerana mereka nak meletakkan bahawasanya imam mereka itu juga mempunyai nama dan juga sifat dan boleh ditempelkan seperti mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dan juga menamakan diri. Bila kita sebut tentang Asmaul Husna, maka antara salah satu bentuk tawassul yang kita dibenarkan untuk bertawassul dengannya, yakni untuk dijadikan sebagai wasilah ataupun penghubung, adalah dengan kita menyebut Asmaullahul Husna sebelum kita menyatakan doa, sebelum kita menyatakan doa kita. Dalam kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah terdapat 3 bentuk tawassul yang mereka tidak perselisihkan, dan terdapat 3 bentuk tawassul yang mereka sepakati boleh diterima. Apa maksud tawassul? Tawassul ini bermaksud kita menjadikan sesuatu sebagai penghubung, sebagai penghubung ataupun perantara yang boleh menjadikan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dalam kerangka yang pertama adalah tawassul dengan amalan baik ataupun amalan soleh yang kita kerjakan. 20 tahun lalu tentu kita pernah tolong seseorang yang pancit tayar dia di tepi highway. Kemudian 20 tahun akan datang kita mengalami kesusahan. Dan pada saat kita mengalami kesusahan, kita tak tahu apa nak buat. Tiba-tiba kita ingat, pernah buat baik 20 tahun dahulu. Maka kita kata, ya Allah, 20 tahun lepas aku pernah tolong orang, dan pada waktu aku tolong itu ikhlas mata-mata kerana maka tolonglah aku ya Allah ketika mana aku berada dalam kesusahan ini. Maka itu dibenarkan. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan Asmaullahul Husna, yakni kita menyebut dan juga memanggil nama Allah, Ya Latif, Ya Jabbar, Ya Qahhar, sesuai berdasarkan kepada permintaan yang kita nak minta. Kalau anda kata kita nak minta supaya anak kita jadi lembut hati, kita seru dengan seruan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Halim, yang maha lembut dan sebagainya. Ketika mana kita nak menyeru supaya kezaliman ke atas seseorang itu, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu dihentikan, maka kita sebut perkataan Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Kita seru dengan seruan-seruan yang mempunyai persamaan dengan maksud dengan doa yang kita nak doakan. Maka itu juga dibenarkan. Kemudian tawassul dalam kerangka yang ketiga ialah bertawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Dan bila kita sebut tentang orang-orang soleh ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak semestinya orang yang berceramah dan juga tak semestinya orang yang pandai berkata-kata, tetapi orang yang soleh ini adalah orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tinggi budi pekerti dia, yang tawaduk, rendah diri dia di hadapan manusia, dan dalam masa yang sama dia merupakan orang yang sentiasa menjaga diri dia daripada melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Maka insya-Allah orang itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh. Maka kita pergi kepada dia, kita beritahu Ya Syekh, Ya Tuan Haji, Ya Habibi, Ya Maulana. Kita sebutkan segala benda yang kita nak sebutkan. Kita beritahu, saya ni ada hajat, saya ada masalah keluarga, bla 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 bla. Syekh tolong doakan untuk saya. Maka mudah-mudahan dengan doa daripada orang soleh tersebut, insya-Allah doa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima. Kemudian ada juga bentuk tawassul yang diperselisihkan oleh para ulama. Antaranya yang pertama ialah tawassul kepada orang yang telah meninggal. Itu ada perselisihan dalam kalangan para ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tawassul dengan pangkat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sudah meninggal, maka itu juga menjadi perselisihan dalam kalangan para ulama dan juga dalam kalangan para fuqaha. Maka bagi kita tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati Allah, perselisihan kita raikan, tetapi yang tak diperselisihkan itu kita utamakan. Kerana bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita sentiasa terbuka dan juga sentiasa menerima pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, selama mana pandangan itu tidak menyalahi tradisi dan juga tidak menyalahi usul akidah yang diperjuangkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Jadi bila sebut tentang Asmaul Husna, diriwayatkan oleh
Al-Kulaini dikatakan daripada Abu Abdullah, beliau menyatakan apa yang dia kata, kami dan Asmaul Husna, kami dan Asmaul Husna tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali dengan pengetahuan kami, yakni dengan izin kami, merujuk kepada izin para imam mereka. Dan di dalam kitab-kitab Syiah yang lain disebutkan apa yang mereka kata, nahnu wajhullah nataqallabu fil ardi baina azharikum wa nahnu ainullahi fi khalqihi. Dia kata kami para imam ini adalah wajah Allah. Kami beredar di muka bumi, yakni bergerak di muka bumi ini dalam kalangan kamu. Dan kami para imam ini adalah mata Allah untuk hamba-hamba, mata Allah untuk hamba-hambanya. Dengan dia menyampaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada imam-imam mereka. Ibnu Battah menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, ataupun kecuali wajah Allah dengan ditakwil, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara itu adalah fana. Setiap perkara itu sifatnya tidak kekal. Yang kekal yang baqa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Battah ketika mana menafsirkan ayat ini, dia mengatakan nahnu wajhullah allazi la yahlik. Dia kata perkataan wajah Allah yang tidak akan binasa itu merujuk kepada para imam Syiah. Yang mana imam Syiah ini tidak akan mati, dan imam Syiah ini dia sentiasa hidup di alam yang berbeza dengan alam orang lain. Dan keyakinan seperti ini juga kata Tuhan kita dapat ditemui juga dalam pemikiran Syiah Ismaili. Dengan demikian, daripada huraian ini dapat dilihat dengan jelas bahawa Syiah menambahkan rukun Islam dengan konsep imam, yakni dengan menambahkan rukun iman yang bersifat kepercayaan dengan konsep imam, yakni konsep politik dan juga kepimpinan. Dengan arti kata Syiah ni, dalam apa jua perkara yang berkait dengan keyakinan, mereka mesti kaitkan dengan pemikiran keimaman, ataupun pemikiran siasat mereka, ataupun pemikiran politik mereka, yang mana pemikiran politik mereka ni dia memang mendominasi keseluruhan aliran Syiah pada ketika itu. Seperti mana yang kita telah sebutkan, sejarah Syiah dia bermula daripada pertelingkahan politik yang membawa kepada pembentukan mazhab akidah yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara ini ditegaskan kembali oleh Syekh Muhammad Husain Al-Ghita, yang mana beliau menyatakan sesungguhnya mazhab Syiah Imamiyah itu dia menambahkan satu rukun iman, yaitu imam, yakni kepimpinan. Dan ucapan ini adalah pengakuan bahawa Syiah memang sengaja menambahkan rukun iman supaya berbeza dengan rukun iman yang diimani dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah gambaran tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh Syiah Imamiyah. Yakni setiap perkara yang mereka sebut tentang Allah, pasti mereka akan tempelkan juga kepada imam-imam dan juga pemimpin-pemimpin mereka untuk memberitahu kepada penganut-penganut dan juga pengikut-pengikut Syiah bahawasanya imam-imam mereka itu adalah pilihan Tuhan, sedangkan pemimpin-pemimpin dalam kalangan ahli sunnah bukan daripada pilihan Tuhan, seperti Muawiyah, seperti Yazid, seperti beberapa orang yang lain yang mengambil alih kepimpinan selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu di tangan seorang khawarij pada ketika itu. Rukun iman yang lain seperti beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, serta qada dan juga qadar, insyaallah. Kita akan tengok selepas daripada. Jadi bila kita sebut tentang Syiah, rukun iman mereka itu salah satu perkara yang tak dapat lari daripada rukun iman dan juga kepercayaan mereka adalah imam, yakni kepimpinan, yang berkait dengan imam-imam mereka. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, dalam bab yang berkaitan dengan keimanan kepada malaikat, beriman kepada malaikat termasuk sebahagian daripada rukun iman yang disepakati oleh golongan Sunni dan juga golongan Syiah. Itu secara mendatar. Secara mendatar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi kata siapa-siapa yang membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah sebelum daripada tidur, kafatah, Allah akan mencukupkan baginya pada malam itu. Mungkin dicukupkan dari segi nikmat, dicukupkan dari segi keselamatan, dicukupkan dari segi kasih sayang dan sebagainya. Dalam arti kata bila kita baca tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya dan juga bala bencana pada saat kita melakukan badan kita di perbaringan pada waktu malam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang konsep keimanan. Dan salah satu konsep keimanan yang benar selain daripada beriman kepada Allah adalah beriman kepada para malaikat. Syiah sebab ada ayat Quran ini, maka mereka juga percaya kepada para malaikat. Cuma yang menjadi masalah adalah wujudnya penafsiran ataupun dalam bahasa moden dia interpretasi. Wujudnya interpretasi ataupun penafsiran ataupun pemahaman yang berbeza di antara Sunni dan juga Syiah. Percaya pada benda yang sama, tapi percaya pada benda yang sama itu tidak menjadikan cara bertindak dan juga cara berfikir itu sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkata. Dan dalam masa yang sama, cara bertindak dan juga cara berfikir yang tak sama itu dia menerjemahkan penentangan antara satu sama lain. Berbeza pendapat perkara biasa. Dalam mazhab Sunni sekalipun imam 4 mazhab, di samping mazhab-mazhab yang telah hilang, mereka telah berbeza pendapat. Dan banyak dalam kalangan mereka yang berbeza pendapat. Tapi perbezaan pendapat di antara mereka itu tidak membawa kepada pertembungan dan juga pertentangan yang bersifat usul ataupun yang bersifat perkara pokok. Tetapi dengan Syiah ini, dia membawa pertentangan yang bersifat usul ataupun bersifat pokok. Okey. Jadi pemahaman yang berbeza itu telah menjadikan cara fikir berbeza, cara bergerak berbeza, cara bertindak berbeza dan seterusnya. Hati pun jadi turut berbeza disebabkan oleh kefahaman yang berbeza. Contohnya asal usul penciptaan malaikat dan juga tugas malaikat. Bagi Sunni, malaikat itu dicipta daripada cahaya yang murni. Cahaya semata-mata sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan malaikat itu diciptakan daripada cahaya, daripada cahaya yang murni. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan diciptakan jin itu daripada api yang menyala-nyala. Walaupun ada ulama berbeza pendapat penciptaan iblis dan juga jin, namun jumhur ataupun majoriti kata jin dan juga iblis diciptakan daripada bahan yang sama, yakni api. Cuma mungkin perbezaan dia adalah tingkatan kepanasan api yang mana dia diciptakan. Tapi disebut marijin merujuk kepada api, lidah api yang menyala-nyala yang paling panas. Dan bila kita sebut tentang jin dan juga iblis, dia merupakan satu rumpun ataupun satu kaum lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang terpisah kepada dua golongan, yakni golongan yang baik dan juga golongan yang tidak baik. Mereka yang mengikut iblis, maka mereka menjadi syaitan, yakni tentera iblis. Adapun yang tak mengikut iblis, yang mengikut syariat para nabi, maka mereka jadi jin yang soleh dan juga jin yang baik. Okey. Bila kita sebut tentang syaitan, disebabkan dia berasal daripada jin dan dia hanya menjadi syaitan setelah dia bertugas ataupun setelah dia berkhidmat ataupun berbakti kepada iblis, maka syaitan ni pun dia ada peluang untuk kembali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berpeluang untuk kembali kepada jalan yang betul. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga riwayat. Kata Aisyah, satu malam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan aku, tiba-tiba Nabi keluar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, timbul perasaan cemburu dalam jiwa Aisyah radhiyallahu taala. Di riwayat Muslim kata saya. Timbul perasaan cemburu.
dalam hati Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nampak tanda-tanda kecemburuan pada wajah Aisyah. Dia macam isteri kita lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau balik buka pintu tu, awal-awal lagi dah senyum. Itu isyarat dia balik tu tak ada apa-apa masalah. Itu selamatlah kita. Selamatlah kita. Boleh tidur dengan tenang dan juga boleh meneruskan pekerjaan dengan tenang. Kalau balik buka pintu tu, tengok-tengok, pandang pun tak kepada kita. Muncul tu boleh ikat dengan getah. Panjang ya. Itu bermakna ada masalah antara kita dan juga dia. Itu contoh tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu dia panggil tanda-tanda. The signs of jealousy kan. Tanda-tanda kecemburuan. Jadi Aisyah ni dia ada tanda-tanda kecemburuan. Lalu Nabi SAW pun kata kepada Aisyah, Nabi kata, adakah syaitan engkau telah datang? Aisyah pada waktu itu dia terkejut. Dia kata, betul ke dalam diri manusia ni ada syaitan? Betul. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, adakah dalam diri engkau juga ada syaitan? Lalu kata Nabi SAW, ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kekuatan kepada daku untuk menundukkan syaitan tersebut, dan syaitan itu telah memeluk Islam. Dan itu yang dinamakan sebagai qarin, sebagai teman yang berada dalam tubuh kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang boleh menghasut kepada kejahatan dan juga boleh menghasut kepada keburukan. Nabi kata Allah beri kekuatan kepada aku, dan dengan kekuatan tersebut aku mampu menewaskannya, dan dia telah memeluk Islam. Syaitan bermakna syaitan ni merupakan sifat yang dipegang oleh iblis, ataupun yang boleh yang dipegang sifat yang ada pada jin ataupun ada juga pada manusia, yang mana sifat itu suka untuk menyebarkan keburukan dan juga suka untuk menyebarkan kejahatan. Dan sebab itulah dinamakan sebagai syaitan. Sebab dia merupakan tentera iblis yang berusaha untuk menjauhkan manusia daripada rahmat Tuhan atas arahan daripada ketua mereka. Yang iblis yang jahat itu. Okey. Kemudian Adam pula diciptakan daripada sesuatu yang sudah disebutkan ciri-cirinya untuk kami. Yang ini diciptakan daripada tangan. Okey, itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita percaya malaikat itu diciptakan daripada cahaya yang mulia. Namun Syiah mengatakan dan juga menegaskan bahawa penciptaan malaikat itu berasal daripada cahaya Imam Ali. Nur Ali. Kalau sebahagian kelompok sufi yang menyeleweng dan juga sufi yang melampau, dia kata Nur Muhammad, segala sesuatu itu diciptakan. Bagi Syiah dia kata malaikat itu diciptakan daripada Nur Ali, daripada cahaya Imam Ali. Di samping itu Syiah mengatakan bahawa ada antara malaikat yang bekerja dan tugasnya hanya bagi menangisi kubur Imam Husain dan menziarahi kuburannya sehingga ke hari kiamat. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka percaya bila mereka pukul badan mereka dengan benda tajam ataupun mereka sakiti tubuh mereka pada setiap kali hari Asyura, mereka percaya mereka akan dapat rahmat dan juga keampunan daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab malaikat pun untuk menangis kepada Imam Husain, takkan kita tak boleh nak menangis kepada Imam Husain. Itu kepercayaan mereka. Sedangkan bagi kita, kita dilarang untuk meratapi kematian dan kita tidak dibenarkan. Ulama-ulama ahli sunnah kata ijtihad Muawiyah silap. Walaupun Muawiyah pada ketika itu yang mendominasi dan juga walaupun selepas daripada itu Muawiyah yang kita kata yang menjadi rujukan, dan juga Muawiyah yang mengetuai kepimpinan ahli sunnah wal jamaah selepas daripada itu. Tapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tetap mengatakan Muawiyah silap dalam ijtihad dia. Ali betul. Tetapi kesilapan itu adalah kesilapan yang tidak mengeluarkan Muawiyah daripada iman, kerana mereka hanya berbeza pendapat tentang bagaimana untuk menguruskan negara selepas daripada kewafatan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sunni dia berterus terang, dia jujur. Yang salah dia katakan salah, yang betul dia katakan betul. Sentiasa meletakkan kebenaran, meletakkan kebenaran itu didahulukan berbanding dengan sesuatu yang lain. Mereka sentiasa setia dengan kebenaran, dan mereka sentiasa menjadikan kebenaran itu sebagai perkara yang perlu didahulukan walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Syiah tak.
Dengan kematian Sayyidina Husain, mereka terus memainkan sentimen. Sentimen demi sentimen, oh telah bunuh Ahlul Bait, telah bunuh keluarga Nabi, sehingga mengakibatkan permusuhan yang berpanjang. Dan itu kepakaran mereka lah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Sebab mereka pun memang lahir daripada kacau hilau politik pada ketika itu. Kemudian bagi Syiah, selain bertugas sebagai pembawa wahyu ilahi, selain bertugas sebagai pembawa wahyu ilahi, Allah Subhanahu wa taala juga menugaskan malaikat Jibril sebagai pelayan bagi para imam Syiah. Itu kata mereka. Sedangkan Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu dan juga ketua kepada malaikat Rais lil Malaik. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Biharul Anwar, yang mana disebut inna Jibril da'a an yakuna khadiman lil a'immah qalu fa Jibrilu khadimuna. Dia kata sesungguhnya malaikat Jibril meminta untuk menjadi pelayan pada imam. Sebab Jibril dia tak tugas ada nak sampaikan wahyu dan Nabi semua buat lagi. Jibril nak kena cari kerja baru pula bagi mereka. Kerja baru Jibril itu kena jadi pelayan bagi imam. Tengok dia letak kedudukan Jibril itu pada kedudukan yang jauh lebih rendah daripada imam mereka. Jadi dia kata malaikat Jibril pun minta kerja, nak jadi pelayan bagi mereka. Dan para imam mereka menjawab, Jibril adalah pelayan kami. Andainya yang sebegini tidak ditanda keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti ada 4 elemen. Dia mesti ada 4 elemen. 2 elemen yang melibatkan luaran kita, dan 2 elemen lagi yang melibatkan apa yang ada dalam hati. Elemen yang melibatkan luaran ialah melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Manakala elemen yang melibatkan hati kita adalah suka kepada perkara baik dan benci kepada perkara maksiat. Sebab itu suka dan benci juga kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan suka dan benci kerana hawa nafsu kita. Mentang-mentang kita buat jahat tak apa. Kalau dia orang lain buat baik pun tetap dia jahat. Maka itu merupakan pedoman daripada hawa nafsu, bukan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita bila berinteraksi dengan Syiah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kita tahu akidah Syiah tak betul, pegangan dia tak betul. Tapi kalau anda kata ada Syiah yang susah di luar sana, tiba-tiba kita keluar daripada Masjid Bukit Indah ni, ada seseorang accident. Cek, buka pasport dia Syiah. Contohlah tu Syiah. Nak tak nak kita kena tolong walaupun kita benci dia. Kerana apa? Kerana itu melibatkan hubungan kemanusiaan. Walaupun kita tak suka kepada akidah Syiah, tetapi kebencian kita terhadap perkara tersebut tak boleh nak menafikan kita untuk menolong. Suka dan juga benci kerana Allah ni bermaksud suka kerana mereka itu berada di atas jalan yang lurus, benci kerana mereka itu berada di atas jalan yang tidak betul. Adapun yang melibatkan hubungan kemanusiaan, maka itu kita kena jaga dan kita kena sentiasa perhalusi. Mana lagi? Supaya kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian dalam ayat yang lain disebut tanazzalul malaikatu war-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Al-Qadar turunnya malaikat dan juga ar-ruh, yakni Jibril alaihi salam, dengan izin Tuhannya bagi mengatur segala urusan. Jadi nampak kan bagaimana secara mendasar itu keimanan kepada malaikat sama-sama percaya. Tapi bila kita pergi secara terperinci, kita akan nampak perbezaan bentuk keimanan kepada malaikat antara Sunni dan Syiah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab kita. Kepercayaan kepada kitab-kitab adalah rukun iman yang ketiga. Kesemua ajaran-ajaran agama disampaikan oleh malaikat dan dicatatkan dalam kitab-kitab dan juga suhuf. Suhuf ini dia merujuk kepada lembaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kitab suci tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Tidak diketahui secara pasti. Namun yang pasti, setiap rasul dibekalkan dengan kitab suci masing-masing. Yang wajib diketahui berapa? Kitab Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Daud. Kemudian Al-Quran, kitab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
SAW. Itu wajib kita. Yang lain kita tak tahu. Dan yang perlu kita yakini bahawa setiap nabi dan juga setiap rasul, bahawa setiap rasul itu dibekalkan dengan kitab suci masing-masing. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi tak disebut pun nama kitab Nabi Ibrahim alaihissalam kan? Tak disebut, disebut Suhuf Ibrahim. Bermakna Suhuf Ibrahim itu membawa lembaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sunni dan juga Syiah meyakini bahawa dalam agama Islam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, Sunni dan juga Syiah bersepakat bahawa rujukan agama Islam adalah kitab Al-Quran. Itu sepakat pada peringkat awalnya. Namun perselisihan tajam itu terjadi ketika mana sebahagian golongan Syiah berpendapat bahawa Al-Quran yang dipegang oleh Sunni, yaitu Mushaf Utsmani yang sampai kepada kita pada hari ini, tidak asli dan juga palsu. Ini kerana ia mengalami perubahan yang berupa penambahan dan juga pengurangan. Maka di situ perselisihan tajam terjadi. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, majlis at-takrib baina Sunni wa Syiah, majlis untuk mendekatkan di antara Sunni dan juga Syiah, walaupun dah diusahakan sejak sekian lama, tak pernah berjaya sehingga hari ini. Sebab apa? Sebab setiap kali nak menuju kepada puncak perdamaian, timbul isu-isu yang sebegini. Timbul isu-isu yang berkait dengan perkara yang sebegini, dan perkara yang bersifat dasar ini biasanya sukar untuk didamaikan. Melainkan perkara itu hanyalah bersifat cabang dan juga kerana dia melibatkan ideologi, melibatkan pemikiran. Cara fikir Syiah dia kata Al-Quran adalah palsu. Kita kata tak, Al-Quran kami lah Al-Quran yang paling benar. Maka bagaimana kita bertemu pada satu titik pertemuan, pada satu titik pertemuan antara satu sama lain. Dan sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun pada akhirnya dia merupakan antara orang yang berusaha untuk menghubungkan dunia Islam, Sunni dan juga Syiah, mengetepikan perbezaan semata-mata untuk melihat umat Islam maju ke hadapan. Syekh Muhammad Al-Ghazali yang merupakan sahabat kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun juga melakukan perkara yang sama. Tapi akhirnya perkara itu tidak mampu untuk direalisasikan, tidak mampu untuk dilaksanakan. Sebab perbezaan itu adalah perbezaan pada sesuatu yang bersifat usul ataupun bersifat hukum, bukan bersifat perkara-perkara cabang. Okey. Dua pertanyaan yang perlu dijawab dalam hakikat Al-Quran Sunni dan juga Al-Quran Syiah. Yang pertama, apakah Syiah memiliki Quran sendiri yang berbeza dengan Quran yang dibaca oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Itu soalan yang pertama. Dan yang kedua, lalu ada asas. Dua persoalan. Yang pertama, adakah Syiah itu memiliki Quran sendiri yang berbeza dengan Quran yang dibaca oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Dan yang kedua, sejauh mana pandangan ulama Syiah itu terhadap Al-Quran Mushaf Utsmani yang kita baca pada hari ini? Kita kata kita yang lengkap. Tiba-tiba kita dengar pandangan yang berbeza daripada mereka. Maka kita kena tengok apa pandangan. Dijelaskan oleh ulama hadis terkemuka Syiah Imamiyah. Ini ulama mereka, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Dia kata daripada Abu Abdullah. Abu Abdullah itu siapa? Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini mereka sandarkan nama dia semata. Kerana kebiasaan golongan yang nak mencari pengaruh ini, dia akan sandarkan nama kepada tokoh-tokoh yang besar dan juga tokoh-tokoh yang hebat. Sedangkan Ja'far As-Sadiq berlepas diri daripada mereka. Dia berkata, sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad memiliki 17,000 ayat. Berapa jauh beza dengan kita? Mumpulai yang dirahmati Allah. 17,000 ayat. Okey. Juga disebutkan tidak seperti An Abi Bashir qala dakhultu ala Abi Abdillah wa inna indana li mushaf Fatimah alaiha salam. Qultu ay qaulur rawi wa ma mushaf Fatimah alaihi salam? Qala mushafun fihi mislu Qur'anikum hadha salasa marratin ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Dia kata daripada Abu Bashir, dia berkata Abu Abdillah. Abu Abdillah itu siapa? Ja'far As-Sadiq. Berkata, sesungguhnya di sisi kami ada satu mushaf yang disebut sebagai mushaf Fatimah. Lalu Abu Bashir berkata, apakah mushaf Fatimah itu? Lalu Ja'far As-Sadiq menjawab, mushaf yang 3 kali lipat. Yang 3 kali ganda lah.
Maknanya yang 3 kali ganda, mushaf yang 3 kali ganda daripada apa yang terdapat daripada mushaf kamu, yang diisi kandungannya. Demi Allah, tidak ada padanya satu huruf pun daripada Al-Quran, kamu. Oleh itu, Husain bin Muhammad At-Taqi An-Nuri At-Tabrisi, ini nama-nama Parsi kan, menegaskan bahawa Al-Quran yang dimiliki oleh ahli sunnah sudah mengalami perubahan besar dan mengalami banyak penyimpangan dan juga penyelewengan. Dan riwayat ini yang kata Quran kita dikurang daripada Quran mereka ini dipegang dan juga diimani oleh mereka. Sedangkan riwayat itu confirm kalau diukur dari segi kesahihan, tidak dapat disahkan kesahihan riwayat tersebut. Bahkan dalam rekod lain disebutkan dalam kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar itu kitab syiah. Dia kata Mushafu Fatimah alaihi salam ma fi syai'un min kitabillah wa inna ma huwa syai'un ulqiya ilaiha. Sesungguhnya isi kandungan Mushaf Fatimah adalah wahyu daripada Allah yang terus disampaikan kepadanya. Terus disampaikan kepada siapa? Kepada Fatimah. Ada Fatimah, hanya Fatimah sahaja yang menyimpan original Al-Quran. Yang lain tak original lah maknanya. Dia macam RS atau ada perempuan yang nama Allah. Kalau yang tak original 18,000, 20,000 ada dua. Tapi kalau yang original 40,000, 50,000. Siapa simpan yang original tu? Dia lah yang menguntungkan. Siapa simpan yang original? Maknanya bagi mereka yang original hanyalah berada dalam simpanan mereka. Dan kesemua riwayat-riwayat ini tidak memerlukan penjelasan yang lebih terperinci, kata dia. Kerana sudah begitu jelas maksudnya bahawa terdapat mushaf yang diturunkan khusus untuk Fatimah. Dalam kitab Dalailul A'immah terdapat rekod ataupun terdapat riwayat yang menggambarkan isi dan kandungan daripada mushaf Fatimah. Antaranya perkara-perkara gaib seperti berita tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan akan terjadi sehingga ke hari kiamat kelak. Bilangan malaikat pun disebut dalam mushaf Fatimah. Dalam Quran tak disebut. Dia kata kolak ni Al-Quran tu. Dia nak kata Al-Quran kita ni kolak, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Al-Quran kata bilangan malaikat tu tak tahu. Yang pasti malaikat tu la ya'su nama amarullah kan. Tidak mengingkari apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun apa yang diperintahkan oleh Allah. Siapa utusan Allah mereka datang. Nama-nama para imam Syiah disebut dalam mushaf Fatimiyah. Sifat-sifat penghuni syurga dan juga neraka. Jumlah orang yang akan berjaya masuk ke dalam syurga dan juga neraka juga disebut. Serta banyak lagi perkara-perkara lain. Dan riwayat seperti ini banyak ditemui dalam kitab-kitab Syiah yang tulis. Seperti Basyairud Darajat, karangan Ibnu Farud As-Safar, Amalis Saduq, karangan Ibnu Babwai Al-Qurni dan lain-lain. Dan tentunya gambaran-gambaran perkara gaib yang disebut dalam kitab-kitab tersebut, bilangan malaikat, nama penghuni syurga daripada A sampai Z, itu ada buah yang dirahmati Allah. Sudah tentu perkara itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ini kerana Nabi SAW sendiri tidak mampu bercerita kepada umat baginda tentang hal-hal yang demikian. Nabi Allah bagi tahu dia yang dia boleh sampaikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tak sampaikan kepada Nabi, yang Allah rahsiakan, maka ia kekal menjadi rahsia. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa pembendaharaan Allah ada padaku. Jadi kita kata ilmu Allah itu ada padaku. Nabi disuruh untuk beritahu demikian. Dan tidak pula aku mengetahui perkara yang gaib. Nabi Allah suruh Nabi beritahu demikian. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahawa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang sudah diwahyukan saja kepadaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katakanlah, apakah sama orang yang buta dan juga orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Dan di samping itu Syiah Imamiyah mengandaikan bahawa kedua 12 imam mereka mendapat suhuf, yakni lembaran-lembaran yang tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mereka. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang mana disebut
dalam riwayat mereka, riwayat ini memang tak dapat, bukan tak dapat dipastikan. Riwayat ini memang confirm tak sahih. Tapi mereka sebut juga, dia kata Inna Allah tabaraka wa ta'ala anzala ala asna asyara khatimah wa isna asyara sahifah ismu kulla imamin ala khatimihi wa sifatihi fi sahifah. Dia kata sesungguhnya Allah menurunkan, yakni memberikan cincin kepada 12 imam. Dan bagi setiap imam itu, bagi setiap imam 12 itu diberikan lembaran masing-masing. Pada setiap cincin itu tertulis pula nama imam, sedangkan sifatnya itu berada dalam lembaran ataupun suhuf yang disampaikan kepada mereka. Dan dengan cincin itulah mereka diiktiraf sebagai imam. Dia macam cerita Green Lantern pula. Tentu ada berapa je dia orang. Cincin warna hijau tu. Ya, cincin warna hijau. Cincin itu datang kepada mereka, lalu mereka menjadi super power, mempunyai kekuatan-kekuatan yang tertentu. Dia macam tu pula jadi cerita dia. Tapi itulah riwayat dia. Dan itulah riwayat yang digunakan oleh Syiah sehingga hari ini. Dan pada dasarnya Syiah mengakui adanya kitab suci selain Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenali sebagai Mushaf Fatimah. Dan dalam masa yang sama mereka juga mempercayai bahawasanya Allah memberikan suhuf ataupun lembaran-lembaran kepada setiap imam yang 12 itu, yang mana setiap imam 12 itu dia mempunyai wahyu mereka yang tersendiri. Dan ini berbeza dengan kepercayaan kita. Kita percaya Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan tidak ada lagi penambahan selepas daripada itu. Tidak ada yang lebih lengkap melainkan Al-Quran. Seperti mana firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah dah sebut, Allah yang sempurnakan agama itu. Dan bagaimana Allah sempurnakan agama itu? Sudah pasti melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin ada lembaran yang lain yang diturunkan selepas daripada itu, sedangkan Nabi itu adalah Khatimun Nabiyyin, penutup kepada segala nabi dan juga segala rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam kita nak kita nak kata tuan-tuan dan puan-puan yang dalam Allah. Dalam kita nak menapis satu-satu maklumat, senang. Dalam kita nak menapis satu-satu perkara ni, jangan hanya baca tajuk tuan-tuan dan puan-puan yang baca tajuk arti kering lah. Dia kena baca secara keseluruhan dan lihat konteks perbicaraan secara keseluruhan. Baru kita akan temui apa yang sedang dibicarakan dan juga dibincangkan. Kalau hanya baca tajuk, Syiah beriman sama macam itu. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada kitab, sama ya. Tapi bila pergi secara terperinci, baru kita boleh nampak perbezaan antara kita dan juga mereka. Perbezaan itu adalah perbezaan yang tidak boleh dikompromikan. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberkati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan yang bakal tiba nanti Ramadan yang lebih baik untuk kita berbanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Dan semoga Allah berikan kepada kita nikmat kesihatan, kekuatan untuk meneruskan ibadah kita di sisi yang terutamanya di bulan Ramadan kita nantikan insya-Allah. Mudah-mudahan